Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4, masih lagi dalam bab 2 berkenaan nasionalisme. So, langkah pertama saya ucapkan selamat datang dan kepada semua pelajar yang hadir, saya mohon untuk tulis nama sebagai tanda kehadiran. Baby Nari, selamat datang. Amirah Najwa, selamat datang Amirah. Siapa lagi? Adam Zulkarnain, selamat datang. Alia Syamimi, selamat datang Alia. Batrisha. Oh, ramainya. Sekejap, saya baca satu-satu. Ni jarang orang tulis nama ramai. Saya baca Batrisha, selamat datang. Marisa Aisyah, selamat datang. Intan Nur Saidah, selamat datang. Tan Kesin, selamat datang Tan. Elizabeth, Riana Khalizan, Aisha Diana Sofia, Anis Batrisha, selamat datang. Riana Khalizan, sekali lagi. Nur Fatihah Alia. Mana boys? Mana boys? Ramai boys ni. Saya cari. Oh, tak ada boys. Tak pernah nanti masuk dah tukut. Sekarang ni seorang je, Adam je saya nampak. Okey, cukuplah tu. Saya harap kamu semua sihat saja, masih lagi tabah berpuasa bagi yang beragama Islam. Okay, kita sambung. Perkembangan idea nasionalisme di Barat. Sekejap, saya nak cari pen. Mana pen? Sekejap baru jumpa pen. Test. Okey, ada. Okey, kita dah belajar, kita ulang balik. Yang ni adalah perkembangan idea nasionalisme di Barat. Dekat Barat, macam mana idea nasionalisme berkembang? Pertama sekali, kita perlu ingat apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Nasionalisme. Kalau bahasa Inggeris, national. Nationalism. Dia love nation dia. Nation tu kan negara. So, dia semangat cinta akan negara. Bila dia cinta negara dia, apa yang dia buat? Dia berjuang. Dia fight dengan siapa yang cuba memporak-perandakan nak takluk negara dia. Dia kembangkan idea nasionalisme. Dan kita belajar sejarah bab 2. Kita dapat lihat sejarah dunia dulu. Macam mana nasionalisme di dunia berlaku. Kita ada beberapa tahapan. Kita belajar yang Barat. Dekat Barat, saya ada bagi tahu satu tips untuk ingat. Siapa ingat? Macam mana cara kita nak ingat 3 tempat dalam Barat untuk nasionalisme? Ada tak yang boleh share? Riana dah share. Riana cakap KAP. 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 K itu keagungan, revolusi keagungan. A itu revolusi Amerika. P revolusi Perancis. Saya ulang balik. KAP. Kalau soalan esei tanya, jelaskan perkembangan idea nasionalisme di Barat. Di Barat. Nak cakap apa? Tiba-tiba dia jawab dekat British. Dekat Eropah. Dia kurang tepat. Yang tepatnya keagungan, walaupun relate dengan British, Amerika dan juga Perancis. Itu KAP. Ni kita dah pergi, kita ulang balik sikit-sikit je. Ni pertama, revolusi keagungan di England. Di England. Jangan jawab British ya. Bukan jangan cuba jawab revolusi keagungan di British. Dia kurang tepat. Yang tepatnya England. Walaupun basically the same, England itulah yang lagi tepat. Pertama sekali dia ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat, sebab tu dia rebel. Betapa agungnya revolusi ini kerana ia berlaku tanpa pertumpahan darah. Dekat sini dia cakap peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah. Kalau kita bayangkan dekat Malaysia ya, contohnya ada menteri lah, ada menteri, ada pentadbir, boleh tak, saya nak tanya kamu semua dah besar kan, nak tanya, boleh tak kerajaan kita digulingkan? Jawab dulu, boleh ke tak? Boleh ke tak? Jawab je, saya rasa boleh cikgu. Saya nak dengar respon kamu, rasa boleh tak kerajaan kita digulingkan? Jangan malu bagi dia pendapat. Digulingkan tu apa? Digulingkan tu maksudnya kerajaan yang sedia ada ni overthrown. Maksudnya tak lagi ditadbir, ada orang lain ganti. Mungkin dia tembak ke pentadbir. Ada Zulkarnain cakap, saya rasa tak boleh sebab ada tentera polis yang backup.
Betul. Betul dia akan backup. Tapi kalau masih lagi cuba menggulingkan, masih lagi menentang, maksudnya akan berlaku pertumpahan darah. Betul tak Adam? Kan dah ada tentera, ada polis, tapi kita nak lawan kerajaan ni. Nak lawan, akan ada pergelutan. Maka akan berlaku pertumpahan darah. Mungkin ada yang mati dan sebagainya. Tu revolusi. So digulingkan tu maksudnya kerajaan yang ada tu, ada orang nak fight. Fight tu secara kasar lah. Dibunuh keluarga dia ke, macam-macam. Everything, kita tak boleh imagine pun politik macam mana. So kalau kamu tak jawab pun boleh ke tak? Adam dengan Rihanna je yang respon. Yang lain senyap je. Are you guys okay? Letih sangat ke puasa? Ataupun kamu tak faham soalan saya tadi? Tak apa, maklum je. Saya tanya sekali lagi. Logik tak kalau dekat Malaysia berlaku pertumpahan darah? Logik ke tak? Logik logik. Logik kot. Okey, bagus. Ini respon saya nak. Logik. Tapi knowing rakyat Malaysia macam mana, kita ni lebih macam, tak apalah, malah nak gaduh, tak apalah. Tapi kita pendam. Rakyat Malaysia kebanyakan dia pendam. Segala keburukan tai apa pun buat, kita pendam je. Rakyat Malaysia pendam. Kadang-kadang je luah. Tu pun sekejap je. Jadi okey balik. Itulah realiti lah. Yang fight tu dia rakyat. Buat ayat macam T20 punya student. Yang fight tu dia rakyat. Yes. Rakyat. Kalau kita lihat revolusi Perancis, yang ni kan England kan. Kita dah lihat ni sebenarnya, tapi kita pusing-pusing macam tu je lah. Ni saya nak ingat ya, atas cukai ni ingat je GST. Ingat GST, ingat revolusi Amerika. GST kan bahasa Inggeris, bahasa Amerika. Atas gula, atas stamp dan atas tip. Okay, settle. Kita ingat simple-simple je. Yang ni. Kita tak sempat pergi lebih mendalam revolusi Perancis. Yang berjuang dalam revolusi Perancis ni adalah rakyat. Golongan petani. Golongan petani yang selama duduk cangkul dapat hasil bagi kepada pihak bangsawan. Pihak bangsawan kaya. Petani kekal miskin. Sama je konteks ni dengan Malaysia kalau kita lihat. Masih yang miskin kekal miskin, yang kaya makin kaya, yang sederhana kadang-kadang miskin, kadang-kadang kaya. So yang menentang adalah rakyat. Sebab apa rakyat menentang? Sebab pihak pentadbir, pihak politik yang menentang sewaktu revolusi Perancis, apa yang berlaku kepada diorang? Siapa boleh jawab? Kita dah discuss ni 2 minggu lepas. Kita dah lama tak ada kelas. Tapi mungkin ada dalam kalangan kamu semua yang masih ingat apa yang terjadi kepada orang yang kuat politik sewaktu revolusi Perancis ni. You guys boleh teka, kalau tak ingat boleh teka apa yang berlaku kepada kena tangkap. Bagus, terima kasih ada Zulkarnain. Ya, diorang kena tangkap, diorang bersuara je. Pihak raja dan bangsawan akan tangkap orang tersebut kerana dia orang telah mengancam kedudukan. Dah elok kaya ni kan, bayangkan elok kaya mewah. Tiba-tiba ada orang datang. Apa ni makan hasil orang-orang miskin ni? Tak guna, kami nak tentang kamu. Golongan raja dan bangsawan pun macam, dia ni kalau dia bagi tahu habislah kita. Yang dia ambil, ditangkap. And then bila rakyat tahu benda ni berlaku, rakyat dah tak puas hati, dah penat dah. Dah penat terseksa bekerja siang malam. Bekerja siang malam tapi tak kaya-kaya pun. Letih dapat, stres dapat, kaya tak ada. Sedangkan yang kaya bersenang lenang. Tak ada function pula tu. Ni lagi satu fakta lah. Ni fakta ni macam info, do you think info tak penting sangat pun. Golongan bangsawan ataupun golongan kelabat diraja ni, tahu tak dia orang kahwin dengan siapa? Tahu tak dia orang kahwin dengan siapa? Kerabat diraja ni kahwin dengan siapa? Cuba teka, dia kahwin dengan siapa?
Teka. Ramai kat sini. Kamu semua perlu teka je. Kerabat diraja kahwin dengan siapa? Kerabat diraja yang lain. Okey, jawapan yang bagus Marisa. Yang lain? Yang lain ada tak nak cuba? At least 2 lagi respon, please. 2 lagi respon. Marisa cakap kerabat diraja yang lain. Apa pendapat kamu yang lain tak? Saya ulang. Cousin. Bagus ada suka yang lain. Satu lagi. Seorang. Satu lagi. Kahwin dengan siapa? Bangsawan. Okey, bagus. Semua jawapan bagus. Tahniah saya ucapkan. Okey, satu fakta yang menarik je. Walaupun diorang tu kaya, tapi diorang ni lack in of intelligence saya rasa. Dia kurang pandai. Dilahirkan je, lahir-lahir je kaya. Jadi diorang daya berfikir ni kurang. So bila diorang nak berkahwin, kerabat diraja. Bila dia nak berkahwin, kerabat diraja dah berkahwin dengan kerabat yang lain. Ramai ke tak kerabat diraja? Tak ramai. Limited. Maksudnya dah habis dah. Semua dah kahwin. Dah nak cari kerabat mana kan? Bukan senang nak cari kerabat diraja. Kadang-kadang dah kahwin dah. So, tapi dia nak jaga genetik dia tu. Dia rasa darah raja tu darah yang sangat barang baik lah. Darah diraja tu. Dia nak kekalkan status darah raja tu. Tapi tak ada dah golongan raja yang berhampiran. Nak kahwin dengan siapa? Adakah golongan diraja ni melihat golongan petani dia sebagai calon isteri atau calon menantu? Adakah? Tak kan? Tak, dia tak lihat pun, dia tak pandang pun. Cantiklah macam siapa, macam Sajat ke, dia tak pandang. Sebab dia nak kekalkan status darah raja tu. And then, dia kahwin dengan cousin. Cousin dia kan kerabat dia raja juga. Tapi cousin dah kahwin dah. So, dia nak kahwin dengan siapa? Cuba teka. Kerabat dia raja dah tak ada. Cousin pun dah kahwin semua. Bukan. Jawapan yang bagus. Riana, jawapan yang bagus. Tapi bukan. Rakyat tu dia low. Kerabat raja negeri pun dah habis dah. Orang bangsawan. Boleh. Mungkin tepat. Boleh diterima. Tapi jawapan dia memang tak masuk akal. Petani. Bukan petani. Dia tak pandang pun petani. Hamba lagilah tak pandang. Dia orang kahwin sesama adik-beradik. Yes, kakak. Kakak, adik. Kadang-kadang dengan mak sendiri. Nampak betapa tak masuk akalnya. Iu kan? Dia panggil apa? Ni salah satu dah dalam konteks sejarah. Yes, terima kasih Adam. Incest. Dalam konteks sejarah, benda macam ni kurang dijelaskan sebab satu, dia tak ada kepentingan. Yang kedua, dia nak menjaga status kerabat dia raja. Terutama di Eropah. Memang dia cakap contohnya pergi tanah Melayu, tak ada tamadun, uncivilized, tak pakai baju, tak ada tamadun. Padahal hakikatnya dekat negara sana berkahwin adik-beradik. Kerabat diraja pula tu. Bila dia buat hubungan tu, genetik yang sama melahirkan anak yang cacat. Genetik kromosom tu dia tak boleh terima. Jadi dia melahirkan anak yang cacat. Dia melahirkan kerabat diraja menjadi sindrom Down. Tak boleh kahwin 2 kali ke? Dia orang tak officially kahwin sekali je. Officially kahwin sekali je, tapi dia ada side punya wife punya, tapi tak official. Boleh tapi tanpa ikatan perkahwinan. Faham tak maksud saya, Bevina? Dia taklah curang sangat, dia with consent lah, semua dipersetujui. Dah kahwin seorang tapi dia ada dayang-dayang lah. Itu yang kamu perlu tahu. Kerabat diraja dah tak ada dah orang, dia kahwin adik-beradik. Yes, kerabat diraja, dia nak jaga darah dia yang pure tu, pure blood dia cakap. Kahwin adik-beradik, yang dia bila dapat anak tu cacat. Tapi bila anak tu cacat, syndrome Down, bolehkah anak tu menyambung legasi kerabat diraja tersebut? Boleh ke tak? Tak boleh, sebab tu kadang-kadang kita lihat kerabat diraja ni dia stop. Dekat Eropah tu dia stop. Dah tak ada lah. Sebab ni lah, kelemahan pihak raja.
Macam tadi kita cakap yang menentang tu rakyat, petani. Dia gempur, petani tu bawa cangkul, dia pergi gempur penjara Bastille. Bebaskan tahanan politik dan gulingkan Raja Louis. Gulingkan. Apa maksud guling? Guling, roll. Kalau English, literal meaning roll. Guling. Tapi guling maksudnya overthrow lah, kita jatuhkan. Pihak pentadbir tersebut. Kalau darah raja tu stop, macam mana cikgu? Maka stoplah kerabat diraja tu. Stop kerabat diraja tu. Kadang-kadang dia nak survive, dia lari ke negeri berhampiran. Contoh Perancis kan, dia lari ke Jerman ke apa. Tapi dia dah jadi, jap. Siapa tengok kat sini cerita Invention of Anna? Itu ke cerita dia? Kan kalau tengok cerita kan dia cakap macam dia tu asalnya kerabat diraja kan, tapi larikan diri. Tu one of the cakap apa? Probability yang berlaku bagi kerabat diraja. One of the scene yang boleh berlaku. Okay, ni kesimpulan Nasihat Semadi Barat. Kita dah habis ya Nasihat Semadi Barat. Okay. Macam Sultan Melaka ke cikgu? Ya, betul. Macam Sultan Melaka. Senyap macam tu kan, tak ada waris. Kalau baca buku sejarah kan, okay, Kesultanan Melayu Melaka. Gah. Kita belajar macam mana Melaka tu merupakan sebuah tempat yang gah. Tapi sekarang mana? Istana Melaka mana? Istana Melaka ada Istana Melaka. Perkembangan idea semadi Asia pula. So kita dah lihat dekat barat, kamu pun dah belajar dekat sekolah, kita pun dah ulang 2 kali. Ingat, dekat barat ada 3 saja. Keagungan, betapa agungnya revolusi itu, digulingkan Raja Louis tanpa pertumpahan darah. Yang kedua, revolusi Amerika. Ingat akta. Akta apa yang dikemukakan? Siapa ingat? Senang saja nak ingat. Akta apa yang dikemukakan? Kalau kamu nak jawab, kamu boleh type je huruf dekat ruangan chat. Nak buka audio jawab. Yes, cukai GST. Gula, stamp dan juga teh. Siap, settle. Senang je. Dan last kali Perancis. Perancis siapa yang menentang? Petani. Menentang dekat penjara Bastille. Membebaskan tahanan perang. Senang, simple je yang tu. Sekarang ni kita dah lihat barat. Kita nak lihat Asia pula. Kita belajar dunia dah semua dunia dekat barat. Kemudian Asia. Kemudian lagi kecil dari Asia, Asia Tenggara. Sekarang kita nak lihat dekat Asia. Dekat Asia, dia ada dekat India tu. Nasionalisme di India. Reaksi terhadap dasar imperialisme British. Kebangkitan rakyat dahagi India. Dahagi India ni maksudnya negara India lah. Macam mana negara India tu boleh wujud. Rakyat dahagi India. Reaksi terhadap dasar imperialisme British. Apa maksud imperialisme? Dasar meluaskan kuasa British. Kan British kan jajah India. Dia mengambil semua keuntungan diamond, rempah, biji timah dekat India. British dah monopoli semuanya. Dan rakyat India nampak benda ni. Dia nampak. Kemudian yang kedua, kebangkitan dilancarkan sepoi. Habis itu sepoi, reaksi askar upahan British berbangsa India kepada ancaman British terhadap adat, budaya dan agama. Itulah sepoi. Sepoi itulah askar upahan British berbangsa India kepada ancaman British terhadap adat, budaya dan agama. Kemudian peringkat awal isu sosio agama. Pertubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj giatkan rasa cinta pada budaya tempatan kesan pengaruh budaya barat. Bila barat datang, dia dah mula wujudkan barat punya gaya hidup. Dan waktu inilah penduduk India mula menghargai budaya tempatan. Mula menghargai, barulah nak appreciate apa yang diorang ada. Sebab kalau tak menghargai, budaya tempatan ni akan hilang. Sebab semuanya mengikut pengaruh barat. Betul. Kalau kita lihat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun ada pernah cakap yang dia risau. Kamu semua kenal kan P. Ramlee kan? Siapa tak kenal P. Ramlee, komen dekat chat. Saya tak kenal. Tak apa.
Nanti saya buat satu slide ceritakan tentang apa Ramli Sarip tak dah P Ramli. Kenal kan? Kalau tak kenal tak apa, jawab je. Tak kenal je, tak pernah dengar. Tak apa. P Ramli. Ada siapa yang tak kenal? Jangan malu, komen je. Dia cakap dia takut satu hari nanti anak muda ni hilang nilai tempatan tu dalam diri masing-masing. Yang memenuhi jiwa anak muda adalah barat. Yang ni kita dapat nampak, lagu barat ada dalam hati kita. Contohnya Justin Bieber nak buat konsert kan. Ramai orang beli tiket. Habis macam tu je. Walaupun harga beratus-ratus beribu-ribu. Sebab rakyat tempatan memang suka lagu barat, suka artis barat. Tapi kalau lagu tempatan kadang-kadang tak pandang. Kadang-kadang, tapi tak semua. Kamu semua baik. Tu one of the real life scenario lah yang berlaku. Kemudian kemunculan golongan intelek. Kalau kamu nak jawab exam, faktor perkembangan nasionalisme, ini isi ni tak boleh lari. Lihatlah dekat mana-mana pun. Contohnya, kalau barat pun boleh. Kemunculan golongan intelek. Kemunculan golongan intelek telah menggugat kedudukan raja. Kemudian mereka menjadi tahanan politik. Sebab menjadi tahanan politik, dia orang pandai. Dia dah tahu yang raja ni tak ada function. Dia dah tahu bangsawan ni tak ada function. Dia pun nak lawan. Golongan intelek lah tu. So bila lawan, faktor tu bila dia tangkap, ini dia sebarkan kepada rakyat. Tak cakap, okey cepat perjuangkan. Itu golongan intelek dekat barat. Ini dekat India. Berpendidikan memerlukan dengan menubuhkan Kongres Kebangsaan India NIC. India National Congress 1885 dan Liga Muslim. Liga Muslim ni dia sampai ke Malaysia tau. Kalau dekat Penang dia ada kedai Sup Hamid. Siapa tahu kedai Sup Hamid? Siapa sini orang Penang yang pernah makan kedai Sup Hamid? Yang roti tu cicah dengan sup. Sup ayam ke kambing ke. Itu adalah antara salah satu bukti Liga Muslim itu sampai ke tanah Melayu. Kemudian gerakan bersifat radikal. Apa yang dimaksudkan dengan radikal? Siapa tahu apa maksud radikal? Ada siapa tahu maksud radikal apa? Kadang-kadang sejarah ni kita bermain dengan terms, terma. Kadang-kadang nasionalisme, imperialisme, radikal, liberal. Okey. Yang lain? Reply lah apa maksud radikal. Kalau kamu tahu, kamu jawab apa maksud radikal. Bukan menyeluruh. Perang. Ada. Hampir tepat. Radikal bermaksud agresif, kasar. Gerakan bersifat radikal. Gerakan bersifat agresif dan kasar. In a sense, mungkin berperang. Mungkin berperang. Kalau menyeluruh, kita panggil konklusif. Konklusif menyeluruh. Terima kasih Adam, terima kasih Amirah, terima kasih Riana. Bagus, yang respon ni saya suka. Okey, oleh Bal Gallagher, Tilak dan Bipin Chandra Pal, lancarkan gerakan secara militan terhadap British. Nampak militan ni? Militan. Ketenteraan kepada British. Ketenteraan ni menunjukkan dasar dia radikal. Dasar dia agresif. Dasar dia kasar. Mungkin berperang. Mungkin. Dia tak cakap. Kalau berperang, dia terus cakap je, Riana, gerakan bersifat radikal mengisytiharkan perang. Dia cakap mengisytiharkan perang, tapi dia tak ada cakap berperang. Dia cakap gerakan secara militan. Maksudnya ada askar yang dia berjalan pegang senapang, jalan-jalan. Tapi dia tak tembak orang. Faham tak maksud dia, Riana, macam mana? Dia macam nak provoke secara radikal. Kita kalau tengok orang jalan depan rumah kita pakai senapang tu, gerakan tu radikal lah. Agresif. Kita pun takut. Itu maksud radikal. Radikal maksudnya kasar atau agresif. Okay. Kemudian pembahagian India. Dulu kan India dengan Pakistan kan dia ada isu. Ada isu India dengan Pakistan. Kalau kamu tengok cerita tu yang Syahidah atau apa, Bajrani Baijan, tidak lanjut dia.
macam mana nak hantar budak tu kembali ke Pakistan kan, sebab ada isu agama. Kalau Pakistan agama Islam, dekat India orang Hindu Buddha. Hindu lah, Hindu Muslim. Dan fahaman dia berbeza. Tapi dua-dua terror kriket. Kemudian pembahagian India. 14 Ogos 1947, Pakistan merdeka. Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor Jeneral, 15 Ogos India merdeka. Jawahar Nehru sebagai Perdana Menteri. Sebab itulah dia kalau main kriket, You guys tahu tak sukan kriket tu macam mana? Dah dengar tak sukan kriket? Tahu macam baseball Dia macam baseball, dia macam ada yang kau bulan hari raya tu yang buat dodol tu kan, macam dayung sampan. Macam dayung sampan. Batang ni macam ni. Dia ada bola, dia pukul pak. Tapi kriket ni masyarakat India dan Pakistan yang adore. So dia kadang-kadang walaupun berbeza fahaman politik, berbeza fahaman agama, tapi dia orang bersatu under kriket. Kalau dia buat friendly antara India dan Pakistan, dia buat friendly match. Dia buat pada 14 Ogos. 14 Ogos and then dia tunggu sampai malam, pukul 12 malam. And then detik 14 Ogos tu, 14 Ogos tu 11.59 and then bunyi ting 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 pukul 12 kan. Dua-dua negara celebrate benda tu. Mungkin dia celebrate yang diorang tu berpisah kot. Kan, dia orang celebrate yang perpisahan tu membahagiakan. Tu tarikh dia orang berpisah lah. Kita sambut merdeka sebab kita Isytihar Merdeka ya, tarikh 31 Ogos tu. Tapi kalau 14-15 Ogos, dia orang celebrate sebab dia orang berpisah. Dan mewujudkan negara sendirilah masing-masing. Itulah nasionalisme di India. Kalau kita lihat ya, banyak sejarah mengikut tempat ni, dia menarik dan berbeza. Ada chat dekat sini. Wow, rasisnya. Rasis antara India dan Pakistan ke rasis? Mungkin in a sense, yes. Saya pun melihat macam tu, Fatihah. Saya pun melihat macam, kenapa dia orang gaduh Kenapa? Kamu tengok kan meme tu kan, sacrifice myself for Pakistan. Sebab tanah, yes, sebab tanah. I sacrifice myself for Pakistan. Wow, great. Mungkin kamu pernah tengok kot yang tu. Sebab tanah. Dia orang bergaduh. Satu, contoh macam Indonesia dengan Malaysia. Gaduh ke tak? Gaduh sebenarnya. Sebab bila benda tu similar, tapi not the same, dia jadi gaduh. Dia jadi macam cakap ni, gaduh-gaduh manja lah senang. Gaduh-gaduh manja. Macam kita dengan adik-beradik kita lah. Takkan hidup happy je kan, kita ada gaduh juga. Walaupun adik-beradik pun boleh gaduh, apatah lagi negara. Lama, memang lama lah. Kemudian nasionalisme di China pula. Di China, pertama bertujuan kukuhkan peradaban China. Chinese civilization tu, dia nak kukuhkan. Sebab itulah nasionalisme di China wujud. Kalau dekat India tadi, kenapa wujud nasionalisme? Satu, sebab kedatangan Barat. Barat datang, and then rakyat India mula hargai budaya sendiri. And then hargai dengan Pakistan sekali. Tu baru dia muncul. Kemudian ada pula golongan intelektual, orang pandai. Kemudian bermula dengan menentang dinasti Manchu. Rakyat hilang kepercayaan kerana dinasti Manchu gagal halang kemasukan pengaruh Barat. Dinasti Manchu hilang mandat dan dianggap orang luar. Kalau China ni banyak dinasti, Qing, Ming, Huang, Manchu. Tapi dinasti Manchu ni, bila Raja Manchu tu, okay, by the way, ni fakta ringkas lah. Tahu tak umur raja paling muda dekat dunia, umur dia berapa tahun? Saya suka main teka-teka macam ni, sorry lah. Teka je. 5? Hampir tepat. 7, 3. 7. Lagi turun dari 7. Kalau tak silap saya, umur dia 2 atau 4. 2 atau 4. 2 atau 4. Baby lagi, tapi dia je keturunan kerabat dia raja. And then dia dilantik jadi raja. Rasanya boleh takbir ke?
Berjalan pun tak boleh nak takbir negara China. Apa benda? Tapi yang menjalankan pentadbiran tu adalah itulah penasihat zaman tu. Kan kalau kamu lihat drama-drama Cina kan, dia ada yang duduk sebelah raja. Dia lah yang akan jaga semua. Kiranya budak tu hanya boneka yang diperalatkan sahaja. Tapi ikut status dia memang raja lah. Bermula dari situ. Rakyat hilang percaya. Bila pentadbiran tu atau satu legasi pentadbiran tu tiba-tiba ada masalah. Orang Cina ataupun rakyat Cina akan percaya bahawa raja tu hilang mandat. Mandat ni, tahu tak mandat tu apa? Mandat tu adalah blessings from God. Maksudnya raja tu menerima rahmat daripada Tuhan. Menerima mandat. Bila orang tu raja, maksudnya dia bukan raja semata-mata. Tuhan yang menyebabkan dia tu raja. Dan dia tu ada direct link dengan God. Raja tu. Tapi bila raja tu tak habis, kemudian ada banyak problem. Problem. Ada banyak masalah. Rakyat akan lihat macam, apa benda raja aku ni? Tuhan dah tak nak terima raja aku. Sila belah. Rakyat macam tu. Faham maksud saya? Itu maksud hilang mandat. Hilang kepercayaan dan hilang blessing from God. Rakyat memang halau lah. Raja ke tak raja, rakyat Cina tak kisah. Rakyat lagi powerful. So dia anggap orang luar. So memang loss macam itulah dinasti Manchu. Kemudian gerakan anti barat. Sama juga dengan India. Orang India tak suka barat datang. Sama juga Cina. Menentang campur tangan kuasa barat di sini. Apa benda lah barat ni? Semua lokasi dia nak bantai. So rakyat pun tak suka barat. Yang ni saya suka dia. Perdana Dr. Sun Yat-sen. Okay, by the way, tak sebut pula kat India tadi. Nampak gambar dia kat sini. Siapa dia ni? Mahatma Gandhi. So kalau nasionalisme di India, kamu ingat Mahatma Gandhi. Dia ada memperkenalkan Satyagraha. Mahatma Gandhi ni kan. Dia memperkenalkan Satyagraha. Satyagraha ni merupakan satu konsep sabar. Nak marah tapi kena sabar. Rasa nak marah tapi kena sabar. Itulah sama dengan Mahatma Gandhi usulkan dulu. Waktu dekat polis kan, polis India, dia ada embezzlement. Dia ada panggil apa? Dengan barat. Panggil apa? Bersubahat. Barat dia rasuah polis di India. So dia akan backup buat jenayah macam mana pun, dia backup barat sahaja. Dan rakyat muak dah dengan benda ni. So dia orang menentang. Tapi adakah dia orang menentang secara radikal? Tak. Mahatma Gandhi dia tak guna konsep radikal. Dia guna konsep Satyagraha. Apa tu Satyagraha? Dia sabar. Dia pegang macam ni, dia berjalan tanpa bercakap, dia berjalan, dia duduk depan balai polis. Tak makan, tak minum. Nak tunjuk protes. Psikologi. Bayangkan, saya minta kamu bayangkan, kamu semua bayangkan. Kamu buat jahat dengan seorang insan. Kamu buat jahat dengan insan tu. Saya bagi nama dia A. Kamu buat jahat dengan A tu. Tapi A tu tak marah pun kamu. Dia tengok je kamu. Tengok, dia senyum. Siapa yang terseksa? Saya nak tanya. Kamu kena jawab dekat reply chat. Siapa yang terseksa? Bila kamu buat salah, saya terseksa. Kamu pula yang terseksa. Rasa bersalah kan? Itulah konsep Satyagraha. Sebab kadang-kadang ada orang, bila orang buat salah, kenapa kau mencuri ya? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni kat aku? Dia terus confront. Tapi ni tak, dia macam dia mental, dia memang menguji mental lah. Mahatma Gandhi ni dia pandai psycho orang. Reverse psychology.
Tapi tak ada lah dicatatkan dalam buku teks sejarah kamu kan. Mahatma Gandhi menggunakan reverse psychology dalam nasionalisme di India. Okay, ni Dr. Sun Yat-sen tadi. Mahatma Gandhi dekat India, Dr. Sun Yat-sen dekat China. Dia kemukakan ketiga prinsip rakyat San Min Chui sebagai ideologi. Tiga prinsip adalah pertama nasionalisme, kemudian demokrasi, kemudian kebajikan sosial. Demokrasi, apa maksud demokrasi? Kamu dah tingkatan 4, kamu kena tahu apa maksud demokrasi. Demokrasi adalah hak memilih pemimpin melalui pengundian. Maksudnya, rakyat pilih pemimpin. Itulah demokrasi. Contohnya dalam kelas kamu kan, siapa nak lantik ketua kelas? Tiba-tiba ke lantik ketua kelas? Tak, kita buat pengundian. Itulah demokrasi. Mengundi. Okay, good. Itulah demokrasi. Kemudian kebajikan sosial. Kemudian revolusi Cina 1911. Berjaya tumbangkan dinasti Manchu dan mula pemerintahan republik di China. Dinasti Manchu ni, dia orang dah tak, dia anggap macam stranger lah, bukan Chinese pure dekat negara China. Dia ada link dengan Mongol. Mongol. Okay. Dr. Sun Yat-sen buat tiga prinsip NDK. Ingat NDK lah, nasionalisme, demokrasi. Nak ingat kebajikan sosial ni, kamu tu pula nak buat NDS boleh, Nintendo Switch, Nintendo DS ke. N nasionalisme, D demokrasi, S social atau kebajikan sosial. Itu je. Yang pertama India tadi Mahatma Gandhi, ingat Mahatma Gandhi. Untuk negara China ingat Dr. Sun Yat-sen. Okey, kita lihat yang seterusnya pula. Dekat mana? Dia ada 4. India, China, Mesir dan juga Jepun. Mesir tu Turki Uthmaniyah sekali. Yang ni. Okey. Kita lihat yang pertama, kesedaran pertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam dari siapa? Siapa boleh sambung 4-0 tu? Kesedaran pertahankan Islam dan agama Islam dari apa? Ancaman Barat. Bagus, terima kasih Adan. Dari ancaman Barat. Sama je. Semua orang rasa nak nasionalisme selepas Barat datang. Kalau Barat tak datang, agak-agaknya ada tak nasionalisme? Menarik soalan ni. Saya sampai universiti soalan ni dipersoalkan. Macam mana kalau Jepun dengan British tak datang negara kita? Adakah kita ada kesedaran untuk merdeka? Adakah kita ada kesedaran untuk merdeka? Tak. Okay, bagus. Terima kasih Riana. Ni macam senario ni tak pernah berlaku. So kita hanya mampu imagine, bayangkan je. So kalau Jepun tak datang, British tak datang, kita tak merdeka lah sebab kita tak merdeka. Tak pernah dijajah. Nak merdeka apa? Kita dah okey. Orang merdeka bila dia bebas daripada sesuatu kan. Contoh, bila orang habis SPM kan. Habis SPM dia anggap dia merdeka. Oh, merdeka. Dah bebas. Cuba bayangkan orang tu tak ambil SPM. Dia nak bebas ke daripada SPM? Boleh tak dia bebas dari SPM? Boleh ke tak? Taklah, tak nak bebas apa, ambil. Memang tak ada nantu pun. Sama juga dengan merdeka. Merdeka negara. Kalau kita fikir, kalau Jepun tak datang, British tak datang, kita tak akan mengalami situasi. Mungkin saya tak bercakap pun dengan kamu, mungkin kamu tak bercakap pun sesama sendiri. Semuanya akan berubah. Itulah what if lah. What if. Tapi tak penting banyak tu. Okey, sambung. Gerakan Islah. Gerakan Islah. Belajarlah sayang. Kamu pun nanti, kamu pula cerita dekat anak-anak kamu. Tiba. Okey, gerakan Islah. Gerakan pemulihan Islam. Gerakan Islah tu memang gerakan pemulihan Islam. Tokoh Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Dan lihat ada Mesir,
Lihat dah Turki Osmaniyah. Takkanlah tiba-tiba kan Nasir di India memperjuangkan agama Islam. Nasir di China memperjuangkan agama Islam. Tak logik. Dia hanya logik untuk Osmaniyah dan Mesir untuk Islam ni. Okay. Kemudian menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam. Ingat je, Islam. Lebih kurang je. Memang tak lari mana dah. Gerakan Islah ni maksud dia memisahkan antara hak dan batin. Islah. Dipisahkan. Pemulihan Islam. Sebab sebab orang terpesong daripada agama. Kita tak boleh nak pergi dalam sangat nanti jadi lain. Tak. Senang macam ni lah, gerakan Islah ni dia macam renewal for something better. Lagi baguslah daripada yang dah ada. Itu gerakan Islah. Mungkin dulu Islam tu agak tradisional, agak kekampungan. Agak konservatif. Kamu tahu tak maksud konservatif apa? Konservatif. Contoh konservatif. Saya bagi situasi dan saya harap kamu fahamlah. Untuk berkomunikasi dengan kakak kamu menggunakan surat. Orang lain dah guna WhatsApp dah. Dah guna iMessage dah. Dah guna Telegram ke apa. Tapi kamu still lagi guna surat. Itulah konservatif. Dia conserve benda yang lama. So adakah benda tu buruk? Tak semestinya buruk. Tapi dia makan masa. Nak hantar surat, nak tulis, hantar, tunggu 2 hari baru dapat balik. Kalau kakak duduk tempat lain lah. Itu konservatif. Maksudnya dia diibaratkan seperti duduk di bawah tempurung. Itu konservatif. Katak di bawah tempurung. Biasanya konservatif ni orang, dan ini contohlah orang kampung lah. Tapi orang kampung sekarang pun dah ada model dah orang kampung sekarang ni. Boleh. Betul Riana, macam orang asli. Tapi saya tak naklah cakap orang asli konservatif. Dia macam bias pula. Tapi yelah, betul lah. Orang asli. Kamu tahu tak pekerjaan orang asli apa? Macam mana dia nak teruskan hidup? Ada tak orang asli guna tak duit? Torang getah. Okay. Dia ada tak transaksi duit? Dia ada tak duit RM10, RM5 dalam rumah dia orang? Tebang pokok. Okay. Kutik rotan kan? Menembak babi, menembak ayam dan sebagainya. Tapi dia ada tak simpan duit RM1 Malaysia dalam rumah dia orang? Dia ada tak? Ada tak soal pula tu? Dia mesti ada cikgu. Pernah pergi masuk pegang-pegang orang asli kita cerita baru nak cerita terus tanya. Orang asli dia ada tahap lah, dia ada tahap. Dia ada hierarki dia. Orang asli dekat Pahang dia ada orang asli. Dekat Cameron ada orang asli, dekat Sabah Sarawak Berdama pun ada orang asli, dekat Terengganu pun ada orang asli. Dekat Kedah pun ada orang asli. Dekat Penang saya tak pernah dengar ada orang asli ke tak. Saya rasa tak ada, saya tak pernah nampak lagi dekat Penang. Orang asli yang pertama yang saya pernah nampak, saya pernah kenal. Orang asli tapi rumah dia ada Astro, rumah dia ada Wi-Fi, rumah dia ada kemudahan semuanya lah. Tapi dia orang asli. Orang asli, ketua orang asli tu pula, kalau dia cakap memang pro gila. Dia boleh fight dengan kementerian. Sebab orang cakap, dia macam ni lah, kementerian, dia ingat dia boleh perbodohkan orang asli. Itu salah satu kesalahan dia lah. Dia ingat orang asli tak berpendidikan. Tapi bila ketua kampung orang asli itu berbicara, respect, major respect. Kamu boleh type dekat YouTube. Orang asli berkomunikasi dengan mantap. Tiba panjang pula tajuk. Tapi dia pakai macam daun atas kepala dia ni, orang asli. Dan dia cakap apa yang keluar daripada mulut dia semuanya fakta. Penyusunan ayat dia macam cikgu bahasa Melayu. Memang mantap lah. Saya memang respect lah. Sebab tu jadi ketua. So, kita kembali. Orang asli ada hierarki. Orang asli yang moden. Betul. Orang asli sekarang dah moden. Betul. Dia sama macam kita je. Mungkin dia lagi moden dari kita.
Ha, tu yang satu. Tu yang satu yang memang model lah, memang dia keep in touch pada reality. Yang kedua, separa model. Separa model ni dia buat pekerjaan yang kamu cakap tadi, toreh getah, tebang pokok, kutip rotan, menembak ayam. Kadang-kadang bila dia tebang pokok tu, dia tebang pokok untuk apa? Fatihah, dia tebang pokok untuk apa? Saya saja ke bosannya tebang pokok? Dia tebang pokok untuk apa? Cuba bagi pendapat. Kamu semua boleh bagi pendapat. Kawasan, bolehlah tebang pokok ke kawasan. Dia tebang pokok, kemudian dia buat satu replika. Kamu pernah tak kamu lalu dekat jalan, kamu nampak ada orang letak macam kayu tergantung. Ada macam ada kemah, ada kayu tergantung dekat tepi jalan. Tapi orang tak ada pun. Ada kan? Pernah nampak yang pergi jalan merata pernah nampak lah. Yang tu adalah orang asli lah. Orang asli, dia buat panggil apa lah? Craft tangan tradisional. Craft tangan tradisional. Dia tebang pokok, batang tu, yang dia gantung tu adalah chopping board. Chopping board yang kita nak hari raya Aidiladha nak tebang, nak tebang lah dah. Nak potong ayam ke, nak potong daging kambing ni, kita ada papan kayu tu. Kayu cengal, kayu yang elok lah. Kita tak boleh jumpa mana-mana, yang ada dalam hutan. Orang asli yang ada benda ni, yang dijual kat tepi jalan. Nanti mungkin one day kamu rasa nak beli, kamu belilah. Dia jual RM20, RM50 macam tu lah. So menunjukkan dia ada duit. Dia ada duit kat rumah. Kadang-kadang dia tak perlukan duit tu pun, dia cuma nak gunakan sistem barter je. Dia cuma nak ada pertukaran dengan jiran sebelah, dengan orang asli sebelah. Tapi dia still perlukan duit tu. Sebab kadang-kadang dia nak pergi juga ke bandar, nak beli KFC dekat anak dia ke. Yes. Tu yang kedua. Yang ketiga, orang asli ni yang paling out of touch lah. Yang, saya tak cakap orang yang sumpit ni tak ada tamadun ya. Saya cuma buat gaya saja. Dia orang baik. Dia orang baik. Kalau kamu belajar sejarah dulu, tapi sekarang ni dah rangka balik sejarah. Dia ada satu kaum Iban di Sarawak. Ada kat sini orang Sarawak? Jadi dia potong batang semua tu for free ke cikgu? Ya, for free. For free. Ada tak orang Sarawak kat sini? Kalau ada, respon lah sikit, saya nak cerita. Mungkin kamu tahu lebih ya, kamu boleh cerita juga. Ada, Elizabeth. Mungkin kamu orang Kuching kot, orang Kuching. Cikgu, orang asli kat sebenarnya dia bangsa Melayu ke cikgu? Orang asli bukan bangsa Melayu. Orang asli bukan bangsa Melayu. Orang asli adalah orang asli. Elizabeth, Sarawak dekat mana? Miri. Kuching, betul lah Kuching. Saya ada kawan juga, Nazri nama dia, orang Kuching, tiba. Tapi saya cerita ni sebagai ilmu lah. Saya tak burukkan mana-mana pihak. In fact, saya rasa cerita ni menarik dan kita perlu embrace semua cerita. Ini orang asli ada agama sendiri ke cikgu? Dia tak ada agama sendiri. Dia atheist, tak ada agama. Kenapa dia orang dikira asli cikgu? Dia orang stay dekat Malaysia first. Kalau kita nak buka tajuk ni Riana, saya perlu masa 1 jam khusus untuk tajuk tu saja. Tapi saya boleh cakap ni, orang asli dia ada fahaman animisma. Pernah dengar tak animisma? Sembah pokok. Itulah agama dia orang, agama asli. Tapi saya tak anggap animisma tu agama. Itu adalah kepercayaan. Agama dan kepercayaan ni berbeza ya. Itulah kepercayaan. Dia sembah pokok, dia sembah batu. Tak apa Riana, yang ni next time saya akan cerita bila ada masa. Cerita yang ni kaum Iban. Yang ni dulu bunyilah, cerita dulu bunyi. Sekarang ni tak dah. Saya ada kawan Iban Roni anak Cemat nama dia. Kawan baik saya juga. Cerita dia macam ni. Dulu kaum Iban ni dia akan bila orang tu buat jenayah ataupun buat masalah ataupun mendatang keburukan, dia akan penggal kepala orang tersebut. Dia akan penggal kepala orang tersebut.
untuk menjaga kesucian tempat tersebut. Ha. Saya anggap benda ni budaya yang diamalkan oleh sesetengah kaum terdahululah, dan dia akan gantung tengkorak di kawasan rumah tersebut. Lagi banyak tengkorak, lagi baguslah tempat tu sebab dia betul-betul menjaga kesucian dan sebagainya. Itulah kepercayaan zaman dulu. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada dah macam tu. Itulah yang dulu punya. Kalau Melayu pun ada juga cerita dia. Melayu ceritanya orang minyak. Pernah dengar orang minyak kan? Pernah dengar orang minyak? Pernah Saya nak tanya Elizabeth. Elizabeth pernah dengar tak pasal orang minyak? Elizabeth kucing tu. Pernah dengar tak pasal orang minyak? Tak pernah kan? Sebab ni perbezaan budaya. Ada budaya yang Elizabeth tahu yang biasa diamalkan dekat Sabah dan Sarawak. Pesta keamatan, pesta gawai. Kalau kita tanya dekat Melayu, dia orang mungkin tak tahu keamatan tu macam mana, gawai tu macam mana perayaan. Walaupun kita IC sama warga negara Malaysia kan. Tapi kita dipisahkan oleh benua, kita duduk jauh. Tapi kita masih lagi dalam negara yang sama. So saya cerita sikit orang minyak tu apa. Orang minyak tu adalah kepercayaan oleh kaum Melayu pula. Dia buat apa? Dia nak ada ilmu halimunan. Dia nak ada ilmu halimunan untuk kepentingan sendirilah. So dia menuntutlah belajar silat. Ada orang cakap dia pergi masuk dalam tanah kubur kot. Bertapa dekat tanah kubur, masuk gua untuk jadi orang minyak. Tapi sekarang ni lama dah tak dengar orang minyak. Memang senyap terus. Saya tak dengar sekarang ni orang sebut pasal orang minyak. Kalau dulu riuh dekat media sosial, dekat TV lah. Orang minyak ni kantoi. Orang minyak ni, dia akan salut diri dia sampai berwarna hitam. Salut dengan apa? Minyak ke? Saya pun tak tahu sebab saya bukan orang minyak. So dia salutkan dan semua tu akan jadi hitam. All black. Macam Batman. Batman pergi mana pun orang tak nampak kalau kamu lihat Batman yang baru tu. Duduk kat gelap, tiba-tiba keluar. Macam tu juga orang minyak. Orang minyak ni biasanya dia menuntut ilmu sebab dia nak mengintip, menghendap anak-anak gadis. Kadang-kadang dia yang ni setakat yang saya tahulah. Betulkan kalau saya hilap. Untuk mencapai tahap orang minyak yang to the fullest, untuk merdeka daripada orang minyak tu, dia perlu rogol 9 orang anak dara. Bila dia dah cukup rogol 9 orang anak dara tu, maka dia akan mendapat ilmu yang paling tinggi dalam persilatan dan juga itulah ilmu orang hitam lah. Kadang-kadang dia ditangkap bila dia merogol orang yang ke-7 atau ke-8. Macam itulah. Cerita je lah ni, cerita. Takut dia bimbang. Semoga kamu. Ni bulan Ramadan, banyakkan beribadat. Tiba cakap pasal orang minyak pula. Okey, sambung. Gerakan PAN Islamisme. Saya mohon maaf ya kalau ada yang saya cakap terkasar ke apa, saya mohon maaf. Itu silap saya. Okey, sambung. Gerakan PAN Islamisme, Syed Jamaluddin Al-Afghani menubuhkan kumpulan Al-Urwah Al-Wuthqa bagi perkuat rasa persaudaraan dan umat yang maju. Macam itulah bila kita nak kukuhkan semangat cinta terhadap negara, Uthmaniyah dan Mesir ni wujudkan gerakan PAN Islamisme. Jangan ensure. PAN Islamisme ni maksudnya seantero, semua. Semua. So asalkan kamu beragama Islam, kamu semua bersaudara. Bersaudara. Dan bila bersaudara, dia jadi kukuh lah dan makin maju. Kemudian ni bukan ni akhbar ya, akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa, sebar idea penyatuan persaudaraan umat untuk bangkit menentang perluasan kuasa barat. Akhbar. Kemudian okey. Empayar Uthmaniyah keluarkan fatwa menyuruh umat Islam yang tindas barat bangkit bersama berjuang. Dah keluar fatwa. Dengar tak suara saya? You guys dengar tak suara saya? Sebab tadi dia cakap audio low tadi. Dengar okey, terima kasih.
Thank you. Baguslah you guys ni walaupun Ramadan tapi responsif. Selama ni tak respon pula. Okay, tak apa. Terima kasih. Khalifah Abdul Hamid II. Khalifah Abdul Hamid II. Menggerakkan idea dan mendapat sokongan termasuklah tanah Melayu seperti kebangkitan Tok Janggut. Yang ni menarik. Ada dikatakan dalam sejarah kan, kenalkan Tok Janggut kan? Kalau tak, siapa tak kenal Tok Janggut kat sini? Tak apa, jawab je tak kenal. Ada tak? Siapa yang tak kenal Tok Janggut kat sini? Respon. Ada tak? Kalau tak ada ni, maksudnya semua orang kenal lah. Semua kenal kan? Famous Tok Janggut. Okey, terima kasih. Okey. Tok Janggut ni pejuang nasionalisme di negeri Kelantan. Contohnya kan? Contohnya Agi Hidup, Agi Ngelaban. Ini adalah kata-kata daripada Rentap. Rentap tokoh nasionalisme di negeri mana? Sabah ke Sarawak? Rentap. Di Bukit. Bukit Saduk, di Bukit. Sarawak. Itulah Rentap. Tok Janggut ni dekat Kelantan. Kalau kita tanya, kenapa Tok Janggut ni tiba nak menentang British? Dia cakap itulah seruan. Itulah fatwa. Itulah sejarah, dia berkait. Kita lihat kan, Tok Janggut yang duduk kat Kelantan kan. Tapi hakikatnya dia disebabkan oleh Khalifah Abdul Hamid II. Yang menggerakkan idea dan mendapat sokongan termasuklah tanah Melayu seperti kebanyakan Tok Janggut. Dekat Mesir yang fight Barat, yang terinspirasi, inspired orang dekat Kelantan. Orang Kelantan macam, kita nak perang. Kita nak perang. Dia nak lawan Tok Janggut. Itu semangat cinta lah. Cinta terhadap negeri Kelantan. Terhadap negara. Dia nak menentang Barat. Barat dia mengenakan cukai yang sangat tinggi. Tapi, kalau orang tanya, kalau ni, yang ni soalan yang biasa orang tanya. Kenapa Tok Janggut bangkit menentang Barat? Kenapa Tok Janggut bangkit menentang Barat? Kalau kita lihat jawapan yang dari dulu punya lah, sekarang ni dah lain dah. Buku teks dah berubah dah. KSSM kan, buku teks baru kan. Kalau dulu orang akan cakap Tok Janggut menentang Barat kerana kenaikan cukai. Betul ke salah? Jawab. Tok Janggut menentang Barat kerana kenaikan cukai. Betul ke salah? Salah? Betul? Salah? Selamat datang Muhammad Muzaffar. Dia betul dari sudut fakta. Tapi siapa kita nak menilai Tok Janggut tu? Kita boleh tak nilai manusia? Saya rasa kita tak boleh nilai manusia. Kenapa manusia bertindak sedemikian? Kita takkan tahu. Tapi kita boleh buat persepsi kita sendiri. Tok Janggut menentang British sebab kenaikan cukai. Betul ke salah? Selama ni dalam sejarah orang cakap betul. Orang cakap betul lah. Maksudnya Tok Janggut macam duduk. And then Barat pun naik cukai. Dah naik cukai. Perang. Sebab naik cukai. Tapi adakah Tok Janggut tu berperang demi Islam? Ataupun mengikut seruan Khalifah Abdul Hamid? Demi Islam, fight. Senang cerita, ambil dua-dua. Kadang-kadang orang tersalah. Orang anggap Tok Janggut ni menentang Barat sebab kenaikan cukai. Betul, tapi ini adalah isi yang bawah sikit. Isi yang kedua atau isi yang ketiga. It's not even the reason, the solid reason for Tok Janggut to fight the Barat, the British, the Brits. Kenapa Tok Janggut menentang Barat? Sebab dia nak membebaskan diri dia dan juga masyarakat tempatan daripada cekaman Barat. Bukannya sebab naik cukai. Cukai tu faktor yang jauh lah, bukan faktor utama pun. Saya ingat je, kenapa Tok Janggut
menentang barat. Kenapa? Saya boleh jawab. Kenapa Tok Janggut menentang barat? Jawapan ni buat senang je. Kerana apa? Berdasarkan apa yang saya bagi tahu tadi. Anyone? Untuk lepaskan diri daripada atas dasar okey. Bagus Muzaffar, bagus Muzaffar, bagus ada juga. Melepaskan diri daripada cekaman barat atas dasar agama. Diinspirasi oleh Khalifah Abdul Hamid dan bebaskan diri daripada cekaman. Okey, bagus, tepat. Itulah Mesir. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Jepun. Hai, Mr. Bushido. Bushido ni nama gelaran Zoro. Siapa kenal Zoro, kenal lah. Zoro tu Mr. Bushido. Okey. Kesedaran untuk maju. Jepun ni dia dah sedar yang rasa nak majulah untuk elak ancaman imperialisme barat. Maksudnya kalau Jepun maju, barat tak akan serang lah. Sebab barat dia akan pergi kepada negara-negara yang tumbang ambing sikit. Contoh macam India, India dan Pakistan ada isu dekat China. China kan ada dinasti antara Mongol dan sebagainya berebut tahta. Bila berebut tahta tu orang Eropah sukalah. Supaya senang dia nak masuk port. Macam tanah Melayu pula. Apa yang berlaku? Sama juga. Berebut tahta juga. So, Jepun ni dia sedang untuk maju. Pemulihan Meiji, Maharaja Mikado Meiji melancarkan pemulihan Meiji pada 1868, tekankan pemodenan mengikut model barat supaya Jepun dihormati. Dia guna model barat supaya Jepun dihormati. Mikado Meiji ni dia macam tentera lah. Ketua tentera boleh dikatakan. Dan dia melihat kita perlu ikut barat. Bila kita ikut barat, barat tak akan serang kita. Tu yang dia cuba sampaikan. Dia ada satu lagi negara selain Jepun yang dia nak ikut model barat. Okey. Negara Malaysia pernah dijajah tak? Saya nak tanya, saya nak uji minda kamu semua. Pernah Negara Indonesia pernah dijajah tak? Siapa yang jajah Indonesia? Saya ceritalah. Oh nanti, tak apa. Yang ni persediaan untuk next class sebab yang ni Asia kan. Selepas Asia, Asia Tenggara. Tapi ni macam mukadimah dululah. Bukan British. Okey. Kalau tanah Melayu, siapa yang jajah? British. Okay, British Yang ni macam pengetahuan awal lah. Kalau Indonesia, siapa yang jajah? Tenggelamnya kapal Wenwee. Tengok kan? Orang mana? Orang Belanda. Belanda yang jajah Indonesia. Kalau Filipina, siapa yang jajah Filipina? Spanyol. Okay, siapa yang jajah Brunei pun British juga. Brunei British. Okay, kemudian Singapura. Singapura sama dengan tanah Melayu Singapura masuk sini, Singapura. Ada tak satu negara Asia Tenggara yang saya tak sebut? Cuba fikir, apa nama Asia Tenggara yang saya sebut? Asia Tenggara sayang, Asia Tenggara. Oh, Laos. Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam dijajah oleh British juga. Yes, Thailand. Thailand dijajah oleh siapa? Thailand dijajah oleh siapa? Betul. Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Tak ada orang jajah pun. Tak kena jajah pun Thailand. Kan? Tiba-tiba Thailand tak kena jajah. Kenapa Thailand tak kena jajah? Siapa ingat macam mana Jepun boleh masuk tanah Melayu? Yang naik basikal tu. Kamu tahu kan Jepun naik basikal dekat tanah Melayu. Sebab Thailand lah.
Sebab Thailand. Yes, bagi laluan. Yes. Bagus lah you guys ni. Bila Jepun nak masuk Thailand sebenarnya. Jepun nak masuk Thailand, Thailand macam, no, 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 no. You lalu sini, and then insyaAllah sampai Tanah Melayu. Pergilah jajah Tanah Melayu. Pergi. Ada dah laluan. Kami dah prepare laluan, kami prepare basikal, pergi. Sampailah Jepun ke Tanah Melayu. Duduk 2 tahun je, and then belah. Tapi British pun, ada yang saya nak cerita. Cerita banyak pula cerita cikgu ni. Macam mana Thailand nak selamat daripada British? Kan British pergi Tanah Melayu, Belanda pergi Indonesia, Sepanyol pergi Filipina, British pergi Brunei. Tapi Thailand, tahu tak Thailand buat apa? Thailand invite British. British, come here. Come here. Now teach. Macam mana nak takbir? Macam mana nak buat sistem dan sebagainya ni? Tolonglah. Itulah Thailand. Dia tak dijajah kerana dia invite penjajah untuk tolong dia. So bila British di-invite, dijemput lah untuk datang macam program motivasi pula bagi ceramah. Dijemput. British pernah kena jajah ke cikgu? Soalan yang bagus. British pernah jajah? Saya rasa tak pernah. Amerika pernah dijajah oleh British. Yes, Thailand bersepakat dengan British. So, ini isu sejarah juga. Thailand tak pernah dijajah. Kamu boleh cerita ni kepada mak kamu, kepada adik kamu, kepada abang-abang ke, saudara kamu, jiran ke. Kan, habis waktu nak membuka nanti kan. Tahu tak, Thailand tak pernah dijajah. Ataupun kita main teka-teki. Thailand pernah kena jajah tak? Kamu tanya mak kamu, Thailand pernah kena jajah tak? Makmu cakap, daripada kamu tanya mak, baik kamu selawat, baca Quran ke apa. Tiba. Itulah, tak pernah dijajah pun. Tapi, dijajah mentally dia. Mental penduduk Thailand dijajah. Dijajah lah. Sebab dia yang invite, tapi pengaruh tu kekal sampai sekarang. So, cakap physically tak dijajah, tapi mentally, yes. Okay. Pukul berapa dah? Tapi ada juga isu kan. Isu sebenar. Saya sebagai guru sejarah, saya nak ajak kamu berfikir. Sebab belajar sejarah bukan semata-mata untuk dapat A, lulus dan sebagainya. Kita perlu faham. Dan kita boleh berfikir untuk negara satu tahap nanti. Saya nak tanya kamu. Adakah kita dah merdeka? Pelik tak soalan tu? Adakah kita dah merdeka? Belum. Wish, takutnya dah. Kenapa belum merdeka, Ana? Yang lain, apa pendapat kamu? Adakah kita dah merdeka? Apa erti merdeka sebenarnya? Banyak pula soalan cikgu ni. Yang lain, saya nak dengar pendapat kamu juga. Muzaffar dah bagi? Dah. Okay. Tak ada betul, tak ada salah pun. Bagi je. Dah. Okey, dah. Okey, bagus. Ini yang saya nak. Saya pernah mengajar tingkatan 6. Saya mengajar tingkatan 6 dan saya mengajar erti kemerdekaan waktu tu. Saya tunjuk satu video Petronas lah. Satu video iklan Petronas yang pasal boat. Mungkin one day saya boleh tunjuk pada kamu. Saya minta kamu pula define erti kemerdekaan. Saya minta pendapat every single person in that class lah. Apa maksud kemerdekaan? And then betul lah. Apa yang dia orang jawab semua betul. Betul. And then ada satu waktu ni, saya tanya seorang budak lelaki ni lah. Budak lelaki ni, apa maksud kemerdekaan? Boleh tak terangkan based on the video yang saya tunjuk tadi? And then dia terangkan tu kan. Dia terangkan sesuatu yang saya nak dengar sekian lama. Dah lama saya nak dengar. Bila saya dengar dia bagi jawapan tu, saya menangis. Saya tak percaya. Saya tak percaya yang masih lagi ada orang macam tu. Tiba. Tapi saya menangis. Memang saya menangis waktu tu. Erti kemerdekaan. Kita betul. Kamu jawab kan? Merdeka. Kita betul. Kita memang dah merdeka. Kita dah laungkan kemerdekaan kan. Merdeka. Sambut merdeka setiap 31 Ogos.
Tapi adakah kita betul merdeka? Maksud merdeka tu dia sangat luas. Maksud kita merdeka tu maksud, kamu pernah tak kamu rasa kamu tak bebas? Kamu rasa dikongkong. Tak kisahlah dari sudut keluarga ke, sekolah ke, negeri ke, negara. Kamu rasa macam tak tak tenang. Kamu buka media sosial, banyak keburukan, bergaduh. Contoh, saya bagi contoh, kamu buka isu lecturer tu. Kau ada kakak? Kalau kau ada kakak, kau minta kakak kau jual gelang emas tu. Satu isu tu kan, kita boleh kupas. Saya tak salahkan lecturer tu 100%. Tapi kita sedang duduk dalam negara ini, negara Malaysia ni. Dan saya, kadang-kadang saya sendiri, saya fikirkan yang merdeka ke tak merdeka ke mungkin sama. Itu yang saya rasa lah, satu tahap dulu punya lah. Tapi sekarang ni saya perlu firm, saya perlu strong, saya perlu yakin ya, kita betul dah merdeka. Kita dah merdeka, yay. Dan kita perlu buat yang terbaik untuk negara kita. Dan saya yakin, kamu semua yang ada dekat sini, bakal menjadi pemimpin negara kita nanti, bakal menerajui negara kita nanti, mengikut profession masing-masing. Ahli perniagaan ke, doktor ke, lawyer ke, cikgu ke, tweet famous ke, Insta famous ke, TikTokers ke. Whatever you are doing, make sure you give something back to society. Itu yang penting. Dia tak ada makna kalau kamu kaya lah, duit tak habis, tapi you don't have something to give back to society. Contoh isu lain, saya tak nak burukkan mana-mana pihak, tapi ada isu juga yang seorang yang pereka tudung. Saya tak sebut nama dia. Dia kaya, tapi tak betul. Tak apalah, banyak pula saya cakap. Sorry, saya memang terbuai dengan cerita. Okay, sorry, sambung. Astagfirullahaladzim, puasa ni banyak pula aku mengumpat. Okay, teruskan. Tak habis lagi ni. Okay, semangat Bushido. Apa itu semangat Bushido? Semangat Bushido adalah sikap sanggup menanggung risiko, bersungguh mencapai cita-cita, sedia berkorban demi tanggungjawab terhadap itu dan negara. Bushido ni dia ada dalam jiwa samurai. Samurai ada dekat negara Jepun. Setiap samurai ada semangat Bushido. Kalau samurai itu tak ada semangat Bushido, bukan samurai lah nama dia. Itu namanya mulut murai. Okey, prinsip dan semangat Bushido, asas membina nasionalisme, cinta dan semasa era pemulihan Meiji dari aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebagai negara industri dan kuasa tentera. Di waktu Mikado Meiji ni memang tentera powerful lah, dan juga negara industri. Negara industri, negara yang mengeluarkan produk sebagainya. Desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialis di Asia. Desakan ekonomi. Waktu ni, right after Perang Dunia Kedua, right after Perang Dunia Kedua, dasar tutup pintu oleh Amerika terhadap Jepun. Sebab tu ada pengeboman Pearl Harbor kan. Kamu pernah tengok tak cerita Pearl Harbor, cerita pasal pilot perang, bercerita Pearl Harbor, tajuk Pearl Harbor. Dan Jepun dia hilang tempat bergantung. Nak dapat sumber dari mana? Dia tak mampu survive sendiri. Dan Jepun atas nama Asia, dia pergi dekat Tanah Melayu. Dia cakap nak tolong Tanah Melayu. Tapi hakikatnya dia nak, economically dia terdesak. Dia perlukan tenaga, dia perlukan sumber. Itulah Jepun. Ini kebat. Yang tak belah senang lagi. Ni perkembangan idea semadi asal negara. Tajuk ni yang best. Ni Filipina. Kita akan belajar Filipina. Ni Jose Rizal. Jose Rizal. Kalau kamu lihat ejaan dia, macam ni kan. Jose Rizal, tapi sebut je Jose Rizal. Macam itulah. Ni kita go to
Sempat lagi ni, sempat lagi. Ada Filipina, ada Burma, Myanmar, lupa nak sebut tadi. Myanmar pun dijajah oleh British ya, sama. Ha. Vietnam, Vietnam. Ada kamu sebut tadi Vietnam. Vietnam dijajah oleh ada siapa? Saya rasa Perancis. Okay, dijajah oleh Perancis. Perancis jajah Vietnam. Indonesia dijajah oleh Belanda. Oh, ni pun best tajuk ni, Kartini ni. Wanita ni. Saya suka dia. Kemudian Thailand yang tak pernah dijajah. And then habis negara Asia Tenggara tu, dia ada satu lagi. Negara kita sendiri. Kan nampak tak betapa menariknya sejarah kita cerita daripada dunia, Asia Tenggara, dan then akhir sekali kita masuk dekat negara kita sendiri. Baru kita faham macam mana sepatutnya kita cinta terhadap negara kita. Dia lain tau. Dia lain bercinta dengan orang dan bercinta dengan negara. Bercinta dengan negara. Saya tak tahu kamu dah jatuh cinta belum terhadap Malaysia. Dah jatuh cinta belum terhadap Malaysia? Kalau saya love-hate relationship dengan Malaysia. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci, geram. Tapi sayang balik. Tapi macam itulah kehidupan kan. Kehidupan tak semuanya sentiasa indah. Sama kan? Sama jugalah kita. Okey, nasisme di Filipina. Satu fakta menarik di Filipina adalah apakah bangsa masyarakat di Filipina? Siapa boleh jawab? Apakah kaum di Filipina terdiri pada apa? Teka dulu. Orang Filipina bangsa apa? Senang. Orang Filipina bangsa apa? Bangsa Filipina ke? Pat. Satu je jawapan. Johor Riau. Bagus, terima kasih. Johor Riau. Orang Filipina adalah orang Melayu. Orang Filipina adalah orang Melayu. In fact, Jose Rizal ni adalah orang Melayu. Orang Filipina adalah orang Melayu. Terkejut ke? Terkejut tak saya cakap orang Filipina orang Melayu? Tak terkejut pun cikgu, biasa je. Orang Filipina adalah orang Melayu. Oh, terkejut. Ya ke terkejut? Saya tak nampak apa ekspresi muka Adam macam mana. Orang Filipina adalah orang Melayu tetapi beragama Kristian. Kamu boleh buka dalam Wikipedia ke apa, kamu tengok. Orang Filipina, orang berbangsa Melayu. Orang Melayu tapi beragama Kristian. Kerana apa? Apa punca dia? Siapa boleh bagi pendapat? Kenapa orang Filipina, orang Melayu tapi Kristian? Kenapa? Berlainan pendapat, British bawa orang dari tanah Melayu keluar Islam. Kalau British, dia jajah tanah Melayu, Myanmar. Siapa jajah Filipina? Spain, yes, Spain. Spanyol. Bila Spanyol masuk dengan kapal-kapal dia tu, dia guna dasar 3G. Bukan 3G ni internet. 3G ni adalah gold, gospel, glory. Pernah dengar tak? Saya rasa untuk sejarah form 2 ataupun form 3 ada ni gold, gospel, glory ni. Spanyol kan? Spanyol datang. Dia datang ke Filipina untuk dia menyebarkan agama Kristian. Itu andil gospel. Dan juga glory untuk kemasyhuran. Dan juga gold sebab dia nak dapatkan bahan-bahan yang ada di Filipina. Itulah pengaruh Barat sebenarnya. Yang suka mengambil daripada negara Asia. Sebab negara Asia ni kaya. Kaya dari natural. Semula jadi. Okay, gerakan untuk menghapuskan penjajahan asing. Dia menentang Spanyol. Dia fight. Spanyol datang, dia fight. Okay, by the way, kamu kenal tak Lapu-Lapu? Kenal tak Lapu-Lapu?
Kenal jiran sebelah rumah, lapu-lapu. Karakter dalam Mobile Legends tu kan, lapu-lapu. Yes. Lapu-lapu tu adalah orang Melayu beragama Islam. Lapu-lapu. Betul-betul wujud tahu, betul-betul wujud. Macam badang tu, badang Mobile Legends tu. Dia tak wujud dari sudut sejarah. Oh, is it Gabriel? Hi Gabriel. Oh, nice to meet you. Are you from Sabah perhaps? Tiba cakap bahasa Inggeris pula. Gabriel orang Sabah kan? Selangor? Oh. Okay, okay. Nice to meet you Gabriel. Oh, nanti ambil SPM nanti tahun ni. Itulah orang Filipin kat sini. Kita ada kawan Filipin kat sini. Tapi cikgu macam mana orang Filipina dia Melayu tapi bukan Islam? Okay, terima kasih. Bagus Rihanna, bagus soalan tu. Kenapa orang Filipina? Yang ni tapi ini yang dari sejarah dulu Gabriel bukan konteks sekarang. Kita belajar yang dulu ni tapi bukan Islam. Sebab orang Melayu dulu pun bukan Islam juga, tapi dia ada penyebaran agama. Tapi kalau kita lihat dekat apa nama, dia ada kesultanan Melayu juga dekat Filipina dulu. Saya tak ingat nama kesultanan apa. Tak ingat, sorry lah. Tapi dia sini dulu nak cakap mana? Macam mana nak cakap? Sini. Dia betul, origin ni bukan orang Melayu bukan Islam. Yes, orang Melayu bukan Islam. Dia ada kedatangan tu saya cerita dari awal kedatangan pedagang Arab. Dia cakap kat Sultan dekat Melaka, Sultan Melaka pernah bermimpi orang pakai jubah putih, cakap menganutlah agama Islam ni. So orang dulu kan, hamba ke rakyat ke, dia perlu apa kepada raja? Dia perlu apa kepada raja? Ada tempat kosong kat sini. Kepada raja. Dia ada 4 huruf. Taat. Okey, bagus Marisa. Bagus. Taat. Bagus Batisha. Daulat pun boleh diterima. So, bila raja atau sultan menganut agama Islam, secara tidak langsung, rakyat Hindu tadi, Melayu yang beragama Hindu, turut sama menganuti agama Islam. Itu dulu. And then, dia termasuk dalam perlembagaan secara tidak langsung. Siapa yang duduk dalam perlembagaan Tanah Melayu, perlembagaan Malaysia, siapa yang berbangsa Melayu secara tidak langsung dia beragama Islam. Dia tak ada orang Melayu tapi dia tak Islam. Tak ada dah sekarang. Okey. Lepas tu yang ni untuk menjawab soalan Rihanna tadi, macam mana dia orang Melayu tapi dia bukan orang Filipina orang Melayu tapi dia bukan Islam. Dia macam ni. Macam mana kita? Dia dah ada kelompok Islam tu, Melayu tu. Tapi dia kelompok yang sangat kecil. Dia tak menyeluruh. Kelompok kecil je. Kesultanan Sulu. Baru ingat. Kesultanan Sulu. Di Filipina. Kesultanan Sulu tu kat Filipina. Dah ada. Tapi bila Spanyol datang, dia orang fight. Contohnya lapu-lapu tu lah. Lapu-lapu tu berjuang. Berjuang tu memang banyaklah cerita perjuangan tu. Dan in the end, terhapus golongan Melayu di tanah Filipina tersebut. Dan Spanyol meluaskan kuasa. Sebab itulah, contoh, we have a friend here, Gabriel Lucinario ni, your parents Philippines, is it? Adakah mak ayah kamu dua-dua Filipina ataupun mix ataupun bercampur? Your dad is Chinese maybe. Teka. Your dad is, your mom is what then? Your mom is Chinese. Okay. Okay, understand. So,
Lihat nama tu kan, nama Gabriel Lucinario ataupun mana-mana nama orang Filipin, Gonzales. Nama-nama dia agak Spain sikit. Betul tak? Nama masyarakat Filipina kebanyakannya dia ada unsur Spanyol, Spain punya vibe gitu. Sebab sini adalah pengaruh Spanyol. Dia pernah ada satu isu ya. Dulu Filipin ni dengan Spanyol, kamu akan belajar benda ni sebenarnya nanti. Tak sampai. Tapi saya cerita dulu lah secara kasar je lah. Dia pernah nak Filipina ni pernah nak diiktiraf sebagai satu sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Menarik tak menarik? Maksudnya rakyat Filipina ni memang nak duduk bawah Sepanyol. Memang nak duduk bawah Sepanyol. Sebab kita dah ada, dia mainly ada church. Dia ada church. Memang orang pergi church. Orang Filipina dia memang religious dalam Kristian. Memang religious. And then dia tukar nama. Nama memang ikut nama Sepanyol. Gonzales ke apa lagi. Apalah nama-nama Sepanyol yang lain lah. Maybe Lucinario ke Gabriel tu. Dan tapi ada satu masa Sepanyol tak nak iktiraf pula Filipina ni sebagai sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Kan asalnya Sepanyol tu datang, kami nak datang ke Filipina, kami nak bawa 3G, Gold Gospel Glory. Nak sebarkan agama Kristian, nak sebarkan macam-macam benda lah. Tapi bila Filipin nak, dia macam, no, kami tak nak. Ibarat orang bercinta lah, contohnya A dengan B, A nak dekat B. A nak dekat B, B okey je. Dan bila A dekat B, bercinta lama, bila B nak kepada A pun lari. Faham tak? Begitulah situasi Sepanyol dan juga Filipin. Sepanyol datang, Filipin macam, apa ni? Tak nak. Dan bila Filipin nak kepada Sepanyol, Sepanyol pun lari. Faham tak? You guys faham tak? Kalau tak faham, maklum. Saya cerita lagi. Faham So bila Sepanyol lari, yang duduk dekat Filipin ni, Amerika pula masuk line. Amerika datang dari mana entah dia masuk line, dia cakap nak tolong Filipin dapatkan kemerdekaan. So itulah wujudnya negara itu sekarang. Interesting, kalau tanya saya, dia bukan tak layak. Sepanyol yang tak nak. Bukan tak layak. Saya rasa layak sebab Filipin dah sanggup bagi macam-macam. Dia sanggup menganuti agama Kristian. Satu, dia sanggup tukar nama, rebranding balik masyarakat Filipina tu. Dia ibarat macam Sepanyol kecil dekat Asia Tenggara. Itulah Filipina. Dah memang Sepanyol dah pun. Dari sudut minda semua dah Sepanyol dah. Tapi rasanya tu tak diiktiraf kot kerabat diraja dekat Sepanyol. Dia ada isu lah, ada konflik sikit. In the end tak boleh terima. So tergantung tak bertali, mereka pun masuk line dan mereka bagi kemerdekaan kepada Filipina. Macam itulah cerita dia. Menarik. Saya suka sangat dengan cerita. Sebab menarik. Kenapa Sepanyol tiba-tiba tak nak cikgu? Ayah pula tanya Riana. Bagus. Kenapa Sepanyol tiba-tiba tak nak? Satu, ingat tak 3G tadi? Ingat tak? Riana ingat tak? Ingat. Berjaya ke tak berjaya? Berjaya ke tak berjaya 3G tadi? Berjaya. Berjaya. Maksudnya bila Sepanyol dah dapat apa yang dia nak, maksudnya dia caw lah. Kenapa nak stay? Dah dapat semua kan? Nampak? Macam orang bercinta juga. Sebab tu saya buat analogi macam tu. Habis madu, sepah dibuang. Itu ayat mudah. Dah dapat semua, dia dah sebar agama Kristian. Kan? Sebar agama Kristian. Stay sampai sekarang. Sampai sekarang. Dah caw dah. Tapi legasi yang ditinggalkan oleh Sepanyol kekal sampai sekarang. Dah sebati dah dalam masyarakat Filipina.
Itulah cerita sejarah lah. Siang kan. Tapi itu sejarah bagi saya menarik. Ada soalan tak? Oh, nanti you guys nak berbuka dah. Ada soalan tak? Sebab kelas kita dah habis ni. Ada soalan tak? Tak ada Marisa? Okay, yang lain? Yes, betul. Betul. Ini saya nak cakap sebenarnya tapi dia macam panjang tak cerita nanti. Tak ada soalan Betul yang tak ada? Oh, menyesal nanti. Menyesal nanti. Okay, betul yang tak ada. So, kalau tak ada soalan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada barisan pelajar yang sudi join online class pada petang ini. Saya doakan agar kamu semua sentiasa sihat, sentiasa bahagia, sentiasa dipermudahkan urusan dan mencari sinar bahagia tersendiri. Okay, jangan sedih-sedih, jangan stres-stres. Just live your life. Just live your life. By the way, dengarlah lagu Yuna. Lagu Yuna yang baru. Tiba, promote lah. So, all the best to you guys. Kalau ada soalan, lain kali tanya je. Saya doakan ilmu yang, terima kasih Riana. Segala ilmu yang disampaikan hari ini kekal sampai kamu semua besar nanti. Okay. Assalamualaikum. Dan saya mohon maaf lah. Anda kata terbanyak sembang benda lain ke, terkasar bahasa ke, kamu terasa ke, saya mohon maaf. Tu kesilapan saya sendiri. Itu je lah. Dengar Adam. Dengar. Okay. Terima kasih. Bye-bye. You're welcome, Gabriel. Sama-sama. Thank you. Happy iftar juga. Sama-sama. Thank you. Oh, is it, Gabriel? If you want me to speak in English, sometimes I can use English. No worries. I still can speak English. Okay. Okay, bye. Sama-sama. Batuk tu lama tak dah hilang. Okay, thank you, Babina. Have a nice day. Sama-sama, Anis Batisha.